pengurusan, iaitu pengurusan penyalian dalam organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Recording in progress. Min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada tuan-puan yang masih lagi mendengar. Pada sesi kali ini saya akan menerangkan mengenai pengurusan penyalian dalam organisasi. Secara spesifiknya, saya akan mengetengahkan senarai semak sebagai seorang penyelia yang baik. Sebenarnya walaupun ada banyak cara untuk menyediakan senarai semak sebagai seorang penyelia, tapi ini adalah salah satu di antaranya lah yang saya akan kongsikan di sini. Pada taklimat petang ni, saya akan memberi taklimat mengenai definisi penyeliaan dan tugas sebagai penyelia, dan mengetahui kedudukan di carta organisasi, tugas anda sebagai penyelia, hubungan anda dalam dan di luar organisasi sebagai penyelia, dan kesimpulan serta senarai semak sebagai seorang penyelia. Yang mana senarai semak tu saya akan letak pada slide yang terakhir. Apa itu pengurusan penyeliaan? Sebagai kita pejabat awam, penyeliaan ni banyak kategori, yang mana secara umumnya ataupun secara amnya, penyeliaan tu adalah satu proses bekerja dengan orang lain untuk mencapai objektif dalam organisasi, di dalam alam sekeliling yang sentiasa berubah, yang mana kita adalah sebagai seorang ketua, iaitu untuk menyelia manusia ni, dia perlu seni untuk melakukan perkara-perkara tertentu melalui orang lain. Seni ni banyaklah seni-seni yang perlu dipelajari. Sebagai contoh, seni berkomunikasi, seni negosiasi, terlalu banyak seni, yang mana itu adalah salah satu daripada cara untuk mengurus atau cara untuk menyelia orang di bawah seliaan tuan-puan. Yang mana kalau kita lihat di sini ada 4 proses yang utama. Yang pertama, proses, iaitu proses dalam pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaan kerja kita ada proses daripada A sampai Z. Okey. Yang kedua adalah bekerja dengan orang lain. Apabila kita bekerja dengan orang lain, sama ada kita menjadi penyelia atau kita diselia. Okay. Apabila bekerja dengan orang lain dalam taklimat ini menjurus kepada anda sebagai seorang penyelia, iaitu anda sebagai seorang ketua, yang mana anda akan bekerja dengan orang bawahan. Yang ketiga, iaitu yang antara paling penting adalah mencapai matlamat organisasi. Macam mana kita nak mencapai matlamat organisasi? Dengan cara kita menyelia orang. Sebagai contoh, kita ada 3 orang pemandu. Kita sebagai seorang penyelia menyelia pemandu jabatan, yang mana membawa kenderaan jabatan, iaitu kenderaan pool. Ada seorang nak pergi Parlimen, seorang nak pergi Cenderasari, seorang nak pergi Intan, seorang nak pergi ini. Jadi terlalu banyak pegawai nak keluar. Jadi kita sebagai seorang penyelia, kita kena tahu yang mana susun atur pegawai-pegawai ataupun pemandu-pemandu untuk menghantar pegawai-pegawai ke tempat yang ditujui. Jadi untuk memastikan matlamat kita tercapai, iaitu semua pegawai dapat dihantar oleh pemandu tersebut dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dan mengambil mereka semula pada masa yang telah ditetapkan. Okay. Iaitu yang keempat adalah persekitaran yang berubah. Persekitaran yang berubah ni
boleh dikategorikan sebagai keadaan persekitaran bekerja yang berubah. Contoh, kita bekerja di kementerian, kemudian kita ditukarkan ke jabatan ataupun kita ditukarkan ke unit, yang mana persekitaran kerja akan berubah, di mana orang-orang yang bekerja dengan kita bukan lagi orang yang kita biasa berjumpa, yang mana mereka mempunyai sifat-sifat yang tersendiri, yang mana kita perlu menguruskan mereka supaya mereka dapat bekerjasama menjalankan misi ataupun objektif kita di dalam organisasi. Itu adalah pengurusan penilaian. Yang utama adalah 4 perkara: proses, bekerja dengan orang lain untuk mencapai matlamat organisasi dalam persekitaran yang berubah. 4 perkara yang penting dalam pengurusan penilaian. Definisi penyelia. Penyelia adalah pengurus barisan pertama. Ini definisi, sekadar definisi. Pengurus barisan pertama yang bertanggungjawab ke atas kerja orang lain, memberi arahan kepada pekerja, tidak bertanggungjawab kepada penyelia. Ini adalah penyelia. Sebagai contoh, maksudnya di sini pengurus barisan pertama, iaitu dia mempunyai pegawai-pegawai ataupun orang-orang di bawah yang perlu diuruskan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita oleh organisasi ataupun ketua. Yang mana penyelia ini bertanggungjawab ke atas orang lain. Dia bertanggungjawab ke atas orang-orang yang di bawah kelelaannya. Sebagai contoh, anda adalah pegawai, katalah perangkawan E40, ataupun anda adalah seorang guru DG44. DG44 biasanya guru sekolah menengah. Anda perlu telah diselia mempunyai penyelia, iaitu guru besar DG54, yang mana anda bertanggungjawab kepada guru, iaitu grade DG41, kerana DG41 ni baru. Jadi anda adalah bertanggungjawab ke atas kerja yang dijalankan oleh pegawai DG41 untuk dihantar kepada DG54, yang bermaksud anda apabila sekiranya terdapat kesalahan di dalam apa pekerja yang telah yang diberikan oleh pegawai DG41, anda adalah seorang yang bertanggungjawab ke atas laporan tersebut ataupun kerja tersebut apabila ditanya oleh pegawai DG54. Itu adalah penyelia. Dia memberi arahan kepada pekerja. Dia akan memberikan arahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Tidak bertanggungjawab kepada penyelia lain. Maksudnya, dia sekiranya satu organisasi itu mempunyai beberapa penyelia. Sebagai contoh, kalau kita lihat kebanyakan yang kita boleh nampak penyelia lah. Kalau macam kita hantu kat lima tu supervisor, kan? Supervisor. Supervisor ni kalau kan dekat kilang, kalau kilang elektronik tu ada banyak supervisor. Supervisor ni dia ada banyak yang di supervisor ni menjaga barang-barang ECU kereta. Yang ini supervisor ni kerja dia jaga barang kabel-kabel elektrik kereta. Jadi setiap supervisor mempunyai tugas-tugas tertentu untuk mengawal pengeluaran dan juga mengawal pekerja yang membuat pengeluaran. Jadi di antara supervisor A yang menjaga pengeluaran ECU kereta dengan supervisor B yang mengawal pengeluaran kabel elektrik untuk kereta tidak bertanggungjawab sekiranya apa-apa masalah di bawah tanggungjawab penyelia A ataupun B. Salah satunya dia ada tanggungjawab dia sendiri. Jadi dia akan menjaga orang dia, sekiranya apa-apa berlaku pada orang lain dia tak tahu. Seperti anda lah, sekiranya anda di bawah, katalah anda kementerian, anda duduk di bawah
Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti. Anda duduk di di komuniti Getah. Di bawah komuniti Getah kemungkinan ada 2 orang KPSU, yang mana satu menjaga bidang antarabangsa, satu lagi menjaga bahagian hiliran dan huluan. Jadi sekiranya apa yang berlaku di bahagian hiliran tidak akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang berlaku di huluan. Jadi sama, perumpamaannya sama. Dia hanya menjelia di bawah urusan mereka sahaja, orang-orang di bawah mereka sahaja. Okey. Tugas-tugas sebagai penyelia. Yang pertama, tugas utama sebagai penyelia adalah menjalankan aktiviti mengawal selia kumpulan pekerja di bawah kawalannya. Seperti yang saya katakan tadi, penyelia dia akan bekerjasama dengan orang lain, yang mana orang-orang lain itu adalah orang-orang bawahannya yang perlu diselia untuk diatur urus sebagai sumber untuk pengeluaran. Yang kedua, memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar tanpa masalah. Sekiranya penyelia anda melaksanakan tugas sebagai penyelia yang berkesan, maka organisasi akan mendapat faedah dari segi pengeluaran ataupun optimization dari segi perjalanan organisasi. Seperti contoh tadi, pemandu kereta yang perlu menghantar beberapa ramai orang dan boleh diselesaikan dengan cara carpooling, menghantar beberapa pegawai di tempat yang telah ditetapkan dan kemudian mengambil mereka semua tanpa ada komplain ataupun ada biasanya kita ada komplain lah daripada pegawai-pegawai lain yang kata kami tak dapat kereta kerana kereta dah penuh, dah tak ada orang. Jadi benda-benda macam ni selalu ada lah. Jadi akan melancarkan operasi organisasi. Yang ketiga, dia menjadi wakil kepada majikan atau pengurus organisasi untuk menguruskan pekerja. Dia adalah wakil kepada orang atasan, yang mana orang atasan biasalah contohlah seorang pegawai PTD 48, dia ada 2 orang anak buah 41, yang mana dia mendapat arahan daripada ketua setiausaha untuk membuat satu laporan tentang pencapaian prestasi penjualan getah sebagai contoh. Okay? Jadi dia menjadi wakil kepada ketua setiausaha untuk mengarahkan anak buah dia yang 2 orang untuk melaksanakan, untuk mencari maklumat dan mengeluarkan laporan supaya dapat disemak oleh beliau dan menghantar laporan tersebut kepada ketua setiausaha. Dia adalah wakil kepada pengurus organisasi untuk menguruskan pekerja, dan dia mendelegate, menyerahkan tugas-tugas yang berkaitan kepada pegawai-pegawai tersebut. Yang keempat, menjadi penghubung atau perantara di antara pihak pengurusan dan pekerja. Ini kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku. Tapi sebagai seorang penyelia yang baik, dia seharusnya menjadi penghubung atau perantara di antara pihak pengurusan dan pekerja. Kerana kebiasaannya urusan menjadi penghubung antara pihak pengurusan dan pekerja selalu dijatuhkan di atas bahu bahagian sumber manusia. Sebagai contoh, seorang pekerja tidak berpuas hati kerana beliau selalu dapat arahan untuk melaksanakan tugas di luar, sedangkan rakan sepejabat beliau yang melaksanakan tugas yang hampir sama tidak mendapat apa-apa tugasan. Kadang-kadang dalam seminggu beliau kena sampai 4 kali tugasan di luar, yang mana kawan beliau tu sekali pun tak ada seminggu. Jadi beliau hendak buat komplain ataupun nak merumutlah, nak cakap ketidakpuashatian. Jadi ketidakpuashatian tu kebiasaannya dia akan dirujuk kepada bahagian sumber manusia, bukannya kepada seorang penyelia. Dan sepatutnya seorang penyelia perlu mendengar
pendengar runtutan kemudian akan memaklumkan kepada pengurusan tertinggi sekiranya itu adalah arahan daripada pengurusan tertinggi. Kebiasaannya kalau keluar daripada pejabat, biasanya itu arahan daripada pengurusan. Sebagai penyelia cuma mengarahkan pegawai untuk keluar, untuk pergi ke tempat yang telah diarahkan kerana urusan-urusan yang berkaitan. Okey. Kalau kita lihat ke sini, siapa anda? Anda berada di mana? Kalau anda 41, anda adalah wanita ini, the worker. Kalau anda mungkin 44, mungkin di sini, the man who manage the worker. Itu penelia lah. Lepas tu, who's this man? The man who manage the manager who manage the women. So who's the man? The man who manage, the man who manage, the man who manage, the man who manage the worker. So maksudnya dia ada penyelia dan dia ada penyelia dan dia adalah pekerja. Ini kebiasaannya kita nak tahu di mana kita. Adakah kita berada di sini ataupun kita berada di sini ataupun inilah kita. Okey? Dan kalau kita lihat tadi daripada penerangan saya tadi mengenai seorang bos ataupun seorang pemimpin, seperti gambar sebelah, itu apabila berlaku sesuatu yang bagus, maka dia tunjuk siapa? Bos. Oh, ini bos. Dan ini dan tunjuk, ini dah dibangga, ini aku punya kerja. Jadi biasalah, ni aku punya kerja ni. Apabila salah, dia akan tunjuk, ini bukan salah aku, ni salah dia. Bukan salah aku, salah dia. Bukan aku, salah dia. Dan orang yang terakhir, nak tengok mana? Tak boleh tengok dah. Jadi sekiranya kita punya kepimpinan tu tak betul, maka ini akan terjadi. Chain of command akan terjadilah. Saya nak tunjukkan satu video ni dan saya harap boleh boleh dengar. Sekejap. There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large... Okey, dengar tak? Dengar. Dengar Dengar. Sekejap saya play balik. large conference about There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference about 1,000 people. Kenapa hilang? Oh, tak boleh. There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee in a styrofoam cup, giving his prepared remarks with his PowerPoint behind him. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script. And he said, last year I spoke at this exact same conference. Last year I was still the Undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel and they had already checked me in and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs and there was someone waiting in the lobby to greet me and they drove me to this here same venue. They took me through the back entrance and took me into the green room and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the Undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in. When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. I came in the front door and found my way backstage, and when I asked someone, do you have any coffee? He pointed to the coffee machine in the corner, and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserve a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame,
As you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. They will call you sir and ma'am, and they will give you stuff. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. Remember that. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. I remember getting off the Acela. I took the Acela from New York to Washington, D.C. And I got off the train like everybody else. And I was walking down the platform like everyone else. And I walked past General Norty Schwartz, who used to be the Chief of Staff of the United States Air Force, the head of the Air Force. And here I did see a guy in a suit schlepping his own suitcase down the platform just like me. And just a couple months ago, he was flying on private jets and he had an entourage, and other people carried his luggage. But he no longer held the position, and so now he got to drag his own suitcase. And never did it sort of remind me more that none of us deserve the perks that we get. We all deserve a styrofoam cup. Okey, dah dapat idea apa maksud dia tadi. Maksudnya sekarang ni, apabila anda tahu yang mana anda akan berada, katalah anda sekarang 41 berada di sini, dan anda katalah anda pada terus 3 anda berada di sini, anda akan ingat bahawa anda berada di sini adalah kerana jawatan, bukannya kerana diri anda. Okey, diri anda hanya layak sama saja dengan orang lain. Jadi apa sebenarnya yang diterangkan dalam cerita ni sebenarnya banyak mengingatkan saya ketika saya sendiri berada di luar. Tunggu sekejap Kenapa tak boleh tengok participant? Okey, saya sebenarnya teringat ketika saya berada di luar negara, yang mana saya adalah di antara diplomat yang terakhir sekali keluar daripada Dewan Persidangan. Ketika itu persidangan untuk memerterai perjanjian perdagangan mengenai pertanian, yang mana ketika saya lihat chairman pengurusi pada mesyuarat tersebut adalah seorang ambassador ataupun seorang duta besar di Europe, yang mana kebiasaannya duta besar itu akan diambil ataupun dibawa oleh kenderaan rasmi dan disediakan, dibukakan pintu. Itulah kebiasaan yang kita lihat. Tetapi pada hari itu kerana saya balik lambat dan menyediakan beberapa laporan, saya lihat beliau keluar daripada bilik mesyuarat sama dengan saya. Kemudian saya tegur, so how about the meeting today? It's okay, it's very good, I think we have a consensus about everything done. Kemudian, so who will pick up you? So that is itu adalah antara soalan-soalan yang saya tanya kepada beliau. So who will pick up you? Oh, it's okay because everything, dia kata tak ada masalah kerana setiap hari saya datang ke pejabat, saya naik bas dan juga kereta api. Kerana saya tak memerlukan kenderaan-kenderaan, dia akan menyebabkan pencemaran alam. Dia adalah salah seorang di antara ambassador ataupun duta-duta yang saya kagum.
kerana dia walaupun dalam apa-apa acara rasmi dia tidak akan mengira pangkat dan tidak mengira status, beliau akan selalu bertegur sapa. Terlalu berbeza dengan sikap-sikap orang-orang di rantau Asia Pasifik ataupun Asia yang melihat kepada kedudukan seseorang, bukannya kepada pengetahuan seorang. Sebagai contoh, Amerika ataupun United States masih lagi terdapat tahap kasta di antara pegawai-pegawai beliau, pegawai-pegawai di dalam kedutaan tersebut. Kalau kita lihat di Jepun dia hormat, dia bukan ada kasta tetapi dia hormat. Bagi negara-negara lain hampir kesemuanya sama mempunyai kasta, termasuk Malaysia. Okay? Jadi kita sambung untuk mengurus adalah satu pengurusan ataupun mengurus ini adalah perlu berdasarkan peringkat. Bagi dalam sektor awam, kalau kita lihat, kita ada dalam bentuk piramid. Okay? Piramid ini yang mana yang atas ini pengurusan tertinggi, yang tengah pengurusan profesional, ataupun yang terakhir sokongan. Kadang-kadang ada juga orang tanya, kenapa piramid macam ini? Dan saya akan jawab, piramid macam ini adalah lebih baik saya tulis macam ini daripada saya kata yang atas ini basmati, yang tengah ini beras wangi hancur 5%, yang bawah ni beras hancur 10%. Itu tak sedap lah kan? Jadi ini adalah cara, tapi itulah hakikat dia. Terdapat perbezaan ataupun terdapat kasta ataupun terdapat cara perubahan kedudukan. Ini adalah berdasarkan kepada pengalaman dan juga keupayaan seseorang untuk mengurus. Jadi apabila seorang itu ada keupayaan mengurus yang sangat baik, maka dia akan duduk di atas pengurusan tertinggi. Dan bagi pegawai-pegawai yang baru untuk belajar atau berjinak-jinak untuk membuat bidang pengurusan, dia akan duduk di bawah pengurusan profesional. Okey, bagi dua hierarki yang teratas ini, cara klasifikasi ini adalah berdasarkan kepada pengalaman dan pendidikan. Okey, yang mana yang terakhir adalah sokongan. Okey, sokongan ini dia tidak akan boleh naik ke pengurusan profesional kerana dia punya kelayakan akademik dia tidak mencapai untuk membenarkan beliau duduk di bawah pengurusan profesional. Tetapi pengurusan profesional boleh pergi melayakkan diri untuk pengurusan tertinggi apabila sampai tempoh tertentu ataupun tempoh matang. Okey, kalau kita lihat dalam mengurus mengikut peringkat, apabila kita ambil pengurusan tertinggi dulu, iaitu pengurusan tertinggi kebiasaan dia akan menetapkan objektif, iaitu objektif apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dia akan membuat keputusan berdasarkan kepada situasi persekitaran dan juga membuat perancangan dan keputusan. Itulah pengurusan tertinggi. Bagaimana mereka dapat menetapkan objektif, iaitu dengan menilai situasi persekitaran. Okey, kita lihat macam mana dia boleh dapat tiga cara ini untuk membuat perancangan dan keputusan, kerana perkara-perkara ini ataupun perkara-perkara yang disebutkan di sini telah dipelajari ketika mereka berada di pengurusan dan profesional, iaitu di mana di bawah untuk mengurus pengurus di peringkat pengurusan dan profesional, mereka akan belajar untuk memperuntukkan sumber dan bentuk sumber kewangan, sumber tenaga manusia, sumber bahan, semua jenis sumber akan diperuntukkan kepada pengurusan profesional. Jadi mereka juga akan mengawasi kaki tangan di bawah mereka
berjinak-jinak untuk mengawasi kaki tangan di bawah mereka dari kumpulan pengurusan dan profesional dan juga dari golongan sokongan. Dan mereka perlu menghantar laporan kepada pengurusan tertinggi terhadap apa-apa jua aktiviti dan pembangunan yang dilaksanakan oleh kumpulan sokongan dan juga pengurusan profesional. Mereka juga akan belajar untuk membangunkan dan menjalankan aktiviti-aktiviti selaras dengan persekitaran dan juga objektif-objektif yang telah ditetapkan oleh pengurusan tertinggi. Bagi kaki tangan sokongan, saya setuju dengan Encik Tan, kata sokongan boleh boleh belajar dan mendapatkan kelulusan untuk naik ke atas. Benar, betul. Tetapi kumpulan sokongan perlu meletakkan jawatan atau kebiasaannya lah, mereka akan meletakkan jawatan dan memohon semula untuk memasuki pengurusan profesional. Okay? Bagi kaki tangan sokongan, mereka akan, yang menyelia ni akan belajar dalam kaki tangan sokongan ni. Kaki tangan sokongan, kalau kita lihat, kaki tangan sokongan adalah pegawai di bawah ataupun kaki tangan di bawah grade 40. Okey, kalau sokongan maksimum N40 ada. Okey, N40 iaitu dah maksimum lah kaki tangan sokongan, iaitu mereka akan menyelia bagi kaki tangan sokongan sahaja, iaitu dengan menjelaras aktiviti, menyelia pekerja-pekerja sokongan di bawah daripada contoh di bawah dia ada N27 sampai N11, maka dia akan menguruskan, menyelia pegawai kaki tangan tersebut, menghantar laporan kepada pengurusan dan profesional terhadap aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh kaki tangan sokongan, dan juga akan terlibat dengan operasi sehari-harian dengan kaki tangan sokongan. Ini adalah cara mengurus mengikut peringkat. Yang mana kalau kita lihat, pengurusan tertinggi kurang dari segi menguruskan manusia dan juga aktiviti-aktiviti, tetapi banyak kepada susun atur kepada strategi organisasi. Dan pengurusan profesional adalah pelaksanaan penghubung antara pelaksanaan strategi dan mencapai objektif di antara sokongan dan pengurusan tertinggi. Dan pengurusan bahagian kaki tangan sokongan melaksanakan apakah aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh pengurusan tertinggi dan pengurusan profesional untuk dilaksanakan. Okey. Kalau kita lihat kemahiran mengurus mengikut peringkat, kebanyakan kerja-kerja yang diberikan kepada kaki tangan sokongan tu, kebanyakan kita lihat banyak kepada teknik-teknik. Dari segi hubungan antara manusia masih sama, bekerjasama, tetapi konsep terhadap kerja yang mereka laksanakan tu kurang. Diberikan konsep, contoh konsep SWOT, dia tak ditekankan. Konsep tu ada tapi tak diberi tekanan. Okay? Banyak kepada teknik macam mana nak melaksanakan tugas. Contoh photostate, kalau nak photostate tak nak warna hitam, ada ada garis hitam ke, ada garis biru ke, dia tak mau. Dia kata ini cara macam mana untuk photostate yang dengan gambar yang jelas. Jadi dia kena ajarkan teknik. Banyak teknik, teknik banyak. Tapi bagi pengurus di bahagian pertengahan ni, dia akan didedahkan kepada konsep-konsep yang mana pegawai-pegawai PMP di antara 41 hingga 56, maka dia akan diterapkan dengan konsep-konsep seperti SWOT, lepas tu analisis lain lah, macam contoh tulang ikan ke, macam tu lah. Dia banyak kepada konsep-konsep, dan konsep-konsep ni akan dipelajari dari semasa ke semasa untuk memperkukuhkan cara pengurusan. Okey, bagi manusia, perhubungan antara manusia masih sama, tiada perubahan di antara pengurus pertengahan dan pengurusan barisan pertama, tetapi teknik
yang ada bagi pengurus pertengahan ataupun PNP ni kurang daripada pengurusan barisan pertama. Barisan pertama banyak kepada boleh kita kata banyak kepada praktikal. Kalau kita photostat macam ni memang tak ada keluar warna hitam. Tapi teknik teknik ni dia telah digabungkan dengan konsep. Apabila konsep ni dibesarkan, maka teknik ni kurang. Itulah pengurus pertengahan. Bagi pengurus pengurusan tertinggi, banyak kepada konsep-konsep seperti macam saya kata tadi, konsep-konsep berfikir Edward Di Bono, konsep-konsep seperti analisis, critical thinking, creative thinking, banyak pada konsep. Dan perhubungan manusia di antara manusia masih sama di antara pengurusan atasan, pengurusan pertengahan, pengurusan pertama, tetapi bagi pengurusan atasan dia tidak banyak tahu mengenai teknik-teknik. Suara hilang ke? Boleh dengar tak? Boleh. Boleh eh? Boleh tuan. Boleh. Boleh. Okey. Pasal ada orang cakap suara hilang kan? Okey. Okey lah, saya jawab sekejap. Dia kata okey. Ada sektor yang ketua jabatannya dari grade sokongan. Betul. Contohnya di sekolah rendah, guru besar DG 34 dan guru selian rata-rata 41 ke atas. Itu saya tak pasti pasal guru dia punya skim diuruskan oleh pengarah pendidikan. Jadi bagi skim lain diuruskan oleh SPA. Walaupun SPA secara umumnya menguruskan pengurusan pelantikan jawatan bagi guru dan kaki tangan awam, tetapi Suruhanjaya adalah terpecah apabila di bawah pendidikan. Okey. Peranan sebagai penyelia. Seperti yang saya katakan tadi, peranan sebagai penyelia adalah sangat penting. Kadang-kadang penyelia tidak perlu untuk bukan memaklumkan, tapi tak perlu mengetengahkan isu yang boleh padanya boleh dibuat keputusan secara serta-merta, yang mana penyelia juga berperanan sebagai penghubung dan juga pemberi maklumat kepada pengurusan tertinggi. Mereka boleh membuat keputusan sekiranya keputusan itu bukan kritikal, yang mana kalau kita lihat dia adalah penghubung, interpersonal role. Okay. Penghubung maksudnya penghubung antara penghubung di antara pihak atasan dan juga pekerja. Sekiranya apa sahaja permohonan, contoh pihak atasan kata kita nak buat kita nak buat SKT, kita nak bincang SKT. Jadi orang bawahan kata, bos, kita nak buat SKT, kita nak bincang pasal SKT ni, kita buat ni lah, kita buat bengkel lah 2-3 hari. Kita pergilah dekat mana-mana, kita buat kat Morik ke, kita buat kat Pulau Redang ke, baru syok sikit. Jadi dia sebagai seorang penyelia, kadang-kadang dia perlu juga memikirkan bahawa ini adalah permohonan ataupun permintaan. Okey, permintaan daripada kaki tangan. Jadi dia akan kata, okey tak apa, saya akan maklumkan kepada kaki tangan pada pengurusan atasan sama ada kita dibenarkan atau tidak untuk buat dekat tempat-tempat jauh kerana ia memerlukan kos yang tinggi dan juga kena perlu patuh SOP. Jadi dia akan menjadi penghubung. Okay. Dan juga sebagai seorang penyelia yang baik, dia adalah sepatutnya seorang pemimpin yang boleh membimbing orang bawahannya untuk melaksanakan
segala kerja dengan sebaik mungkin. Yang mana pemimpin ni akan menunjukkan, sebagai penyelia dia akan menunjukkan cara yang terbaik, yang dipikirkan terbaik untuk melaksanakan tugas, dan juga terbuka kepada komen-komen daripada pekerja bawahan untuk pelaksanaan tugas dengan lebih berkesan. Yang kedua, pemberi maklumat, informational role, memberikan maklumat. Okey, pelapor, penyebar, jurucakap, dia memberi maklumat di antara pekerja dan juga majikan, ataupun orang atasan kepada majikan. Dia akan memberi maklumat, sama ada maklumat itu yang perlu diketahui oleh pekerja ataupun tidak perlu diketahui oleh pekerja. Dia akan memberi maklumat. Okay? Kadang-kadang maklumat tu diberitahu oleh penyelia kepada pengurus atasan, melaporkan bahawa setakat ini kami kekurangan orang, jadi kami memohon pihak atasan dapat mempertimbangkan pertambahan kaki tangan di kaunter hadapan kerana orang semua nak buat nak buat lesen memandu banyak sangat, pasal dah PKP lama sangat, dah 2 tahun dia tak boleh buat lesen. Jadi kita perlukan sementara ni kita kena upahlah orang duduk dekat kaunter hadapan, sebagai contoh. Okay? Dia akan melaporkan, saya lihat kebanyakan pekerja-pekerja kita, kerani-kerani di hadapan, kaunter hadapan terlalu penat. Ataupun sebagai jurucakap, saya lihat guru-guru yang duduk di rumah ni mengajar 24 jam ataupun mengajar daripada rumah ni lebih teruk daripada mengajar di sekolah, kerana mereka terpaksa berhadapan menghadap komputer selama hampir 12 mungkin lebih 8 jam. Kalau dibandingkan berada di sekolah, mereka hanya beberapa jam sahaja dibandingkan, dan mereka kebanyakan telah menukar cermin mata dengan cermin mata yang tebal, ataupun mereka telah tukar bola bidik mata mereka kerana mereka tidak boleh lihat lagi. Contoh, dia melapor dan juga menyebarkan maklumat, dia beritahu kepada orang atasan. Okay? Dan juga membuat keputusan decision rule, iaitu mengawas ataupun menguruskan segala sumber dan juga sebagai perunding. Mengawal ataupun mengawas ini, mengawas segala sumber-sumber yang ada sekaligus mengurus sumber yang ada padanya. Sebagai contoh, beliau mempunyai 10 orang kaki tangan, beliau mengawasi semua kaki tangan beliau, memastikan bahawa pada setiap hari perlu ada 5 orang berada di kaunter hadapan sehingga waktu ofis tutup. Maka beliau mengawas semua kaki tangan perlu ada sekurang-kurangnya 5 orang di kaunter sebelum sehingga waktu pejabat tutup. Dia mengurus sumber, tidak membenarkan kekurangan pegawai atau kaki tangan untuk melaksanakan tugas harian yang akan menyebabkan organisasi menjadi lemah ataupun mendapat komen yang buruk daripada rakyat. Sebagai contoh, macam sebagai pejabat awam ni, kita rakyat kan, jadi kita mendapat komen. Kata sebagai contoh, kita pergi ke immigration, dia sampai immigration je, kita nak pergi buat pasport, kita encik minta maaf, nombor dah habis. Padahal kita baru sampai pukul 9 pagi, encik nombor dah habis. Kenapa, apa masalah nombor dah habis dengan saya nak buat hidup pasport? Oh, nombor dah habis, tak boleh hidup pasport. Jadi kita kena elakkan daripada ada komplain daripada pengguna yang menyebabkan kita mendapat komen-komen yang buruk. Perlu membuat keputusan, iaitu keputusan dia sama ada kita memperbaiki kelemahan yang ada, seperti contoh di pejabat immigration, kelemahan dia adalah
mesin untuk membuat pasport itu tidak boleh print pasport lebih 10 dalam masa 1 jam. Maka dia kena kira lah, kena carilah mesin yang bagus sikit, dia boleh print pasport 1000 1 jam. Dia kena carilah cara option ataupun cara-cara yang lain untuk membuat sumber yang ada boleh diguna pakai dengan berkesan. Okey, harapan kaki tangan terhadap penyelia. Sebagai seorang kaki tangan, contoh Encik Abdul Salam, contohlah. Sebagai seorang kaki tangan, pasti ada harapan terhadap ketua ataupun penyelia yang mana mengharapkan seorang penyelia yang menyelia saya ni seorang yang cekap dalam pekerjaan, dia tahu semua, seorang pemimpin yang baik, iaitu dia baik, dia boleh mengajarkan saya sekiranya saya tidak tahu, dia adalah ketua yang berwibawa. Biasanya macam itulah yang kita harapkan. Tapi sebagai seorang pemimpin, kita tahu itu adalah dia punya harapan daripada pegawai-pegawai yang kita pimpin. Tapi apakah tindakan kita? Adakah kita nak membiarkan harapan itu hanya tinggal sebagai harapan tanpa disertai dengan tindakan, dan impian hanya tinggal impian jika tidak berkemampuan? Maka inilah cabaran terhadap penyelia. Yang pertama adalah sikap terhadap kuasa dan perlakuan. Sikap terhadap kuasa, kalau kita boleh lihat, sikap terhadap kuasa adalah sikap terhadap kuasa orang atasan. Kadang-kadang kita boleh lihat penyelia, kita boleh faham bahawa penyelia akan ada penyelia di atasnya. Tapi kadang-kadang ada penyelia ni dia lupa diri, dia tak ingat di atas langit ada langit, maka dia merasakan diri dia berkuasa. Tapi sikap terhadap kuasa dan perilaku dan pelakuan ini, dia mengetahui bahawa dia sebagai seorang penyelia ini ditekan oleh orang atasan untuk mendapatkan output yang munasabah. Sebagai contoh, beliau adalah seorang penyelia yang menyelia pegawai-pegawai untuk kelulusan AP. Dia perlu memastikan pegawai-pegawai meluluskan AP dalam sebulan 100 helai ataupun 100 AP approval permit. Tetapi itu adalah pihak atasan nak. Tapi apa yang berlaku, oleh kerana beliau mempunyai 2 orang sahaja, beliau hanya boleh fokus kepada maksimum 60 AP sahaja. Maka beliau ada tekanan terhadap kuasa dan juga perlakuan. Perlakuan iaitu perlakuan daripada kaki tangan. Iaitu kaki tangan kadang-kadang apabila kita dapat tekanan sebagai seorang penyelia, anda mendapat tekanan daripada orang atasan untuk satu kerja yang perlu disiapkan dengan cepat ataupun dengan banyak, maka anda akan secara automatik anda akan menekan orang di bawah anda untuk melaksanakan tugas yang diberikan, yang mana orang bawahan anda akan dalam bahasa Inggeris dia akan rebel ataupun dia akan rebel dalam bahasa Inggeris, tapi saya tak tahu nak translate, sorry. Jadi apabila mereka rebel, dia akan menjadi satu cabaran kepada penyelia untuk menguruskan apa permintaan daripada pengurusan tertinggi dan juga pekerja untuk disamakan, untuk mendapatkan kesamaan, untuk mendapatkan jalan tengah, untuk mendapatkan apa yang diperlukan oleh pekerja dan apa yang diperlukan oleh orang atasan. Nilai dan harapan pekerja berubah. Apabila anda sebagai seorang penyelia, anda mempunyai, pada awalnya anda menggayakan kepimpinan demokratik. Secara tiba-tiba apabila anda bertukar kepada daripada KPSU anda menaik SUD,
anda telah menukar gaya kepimpinan daripada demokratik kepada autokratik, yang mana secara automatik nilai dan harapan bekerja berubah. Dulu aku ingat hujan sampai ke petang, aku ingat panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Baru naik pangkat sehari, semua orang dah gigit jari, dah tak boleh nak buat apa, semua kena tekan, kena semua siapkan kerja, semua kena macam tu macam ni, semua ditekan. Maka harapan daripada pekerja bawahan ni bahawa ketua dia telah berubah. Nilai dan harapan pekerja dah berubah. Sepatutnya bos aku ni, sepatutnya aku nak dia ni kasih aku lebih pasal aku buat kerja banyak. Nilai dan harapan. Apabila bos naik pangkat, nampaknya lebih teruk perangai dia. Okey. Perlukan pembangunan diri. Apabila pegawai ataupun pekerja memerlukan pembangunan diri, maka penyelia kadang-kadang akan menjadi sebagai cabaran kepada penyelia menghantar mereka untuk belajar ataupun berkhusus bagi pembangunan diri, yang mana untuk melaksanakan tugas-tugas yang tertentu. Jadi ia akan menyebabkan penyelia akan kekurangan sumber untuk melaksanakan tugas. Sebagai contoh, beliau mempunyai 3 orang kaki tangan, yang mana hanya seorang kaki tangan sahaja yang boleh melaksanakan tugas yang rumit, tetapi 2 orang lagi tidak. Sekiranya beliau menghantar seorang dan seorang pergi ke kursus selama 3 bulan, maka beliau selama 3 bulan beliau akan kekurangan sumber untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain. Jadi dia adalah sebagai satu cabaran kepada penyelia untuk bagaimana mengoptimumkan pengeluaran ataupun samakan pengeluaran ataupun kualiti dengan kadar sumber tenaga yang kurang. Penyertaan kaki tangan dalam membuat keputusan. Ini antara cabaran-cabaran yang paling teruk lah. Penyertaan kaki tangan dalam membuat keputusan. Kebiasaannya pegawai bos akan panggil, kita ada mesyuarat tergempar untuk memilih tempat pergi ke kursus, tempat kursus kita nak buat kat luar. Sebenarnya bos ni dia dah tahu aku nak pergi dekat Langkawi. Dia panggil, kita buat keputusan. Dia kata kita nak buat mesyuarat, kita pilih sama ada nak pergi Langkawi, Tioman ataupun Pulau Pinang. Kerana ramai orang pilih Pulau Tioman, maka bos cakap tak apalah, kita pergi Langkawi je, pasal bos nak pergi Langkawi. Maka dia akan menjadi cabaran lah kepada penyelia. Kenapa bos Langkawi? Jadi penyertaan kaki tangan dalam membuat keputusan-keputusan yang kecil tidak ada masalah, tetapi sekiranya penyertaan kaki tangan dalam membuat keputusan yang besar seperti peningkatan prestasi organisasi, mungkin akan memberikan cabaran yang besar pada penyelia. Dan yang terakhir adalah penggunaan revolusi industri 4.0. Sebenarnya revolusi industri 4.0 ini banyak bergantung kepada capaian terhadap data-data yang ada disimpan di rata-rata tempat di seluruh dunia. Dengan data-data yang ada ini akan menyebabkan penyelia banyak cabaran. Sebagai contoh, apabila ditanyakan untuk membuat, contoh apabila seorang tu diarahkan untuk membuat laporan, maka sekiranya pegawai tak tahu nak buat laporan, kebiasaannya dulu bos-bos akan cakap pergi baca fail, baca fail. Tapi sekarang pegawai-pegawai banyak kepada Google, tanya Dr. Google ataupun tanya Ustaz Yahoo. Maka Ustaz Yahoo ataupun Dr. Google ni pun bagi tahu, macam ini sebenarnya nak buat laporan, macam ini laporan. Sedangkan laporan itu adalah bukan laporan yang standard dipakai dalam jabatan ataupun unit
ataupun kementerian berkenaan, maka akan mendatangkan cabaran kepada penelia dan penelia akan tanya, mana kau dapat ni? Oh, saya cari kat internet, kenapa tak baca daripada daripada file? Kata, oh sekarang ni kita teknologi maklumat, betul, tapi penggunaan teknologi maklumat hanya untuk penggunaan di antara beberapa sahaja. Contoh untuk statistik, ya bagus IR 4.0, tapi ini adalah di antara salah satu daripada cabaran oleh penelia lah untuk menelia pegawai-pegawai yang sangat celi IT ataupun sangat buta IT, iaitu penggunaan teknologi maklumat. Okey, saya jawab soalan dulu lah kot. Apabila seorang diberikan sedikit kuasa mutlak, sering mereka akan menukar kenyataan berkuasa mutlak yang merosakkan mutlak. Kenapa dan bagaimana pemimpin yang memegang kuasa menjadi korup adalah rumit tapi jelas. Kenapa dan bagaimana? Okey, sebenarnya ini sangat Prowansa Parduka ni bertanya soalan, kenapa dan bagaimana pemimpin yang memegang kuasa menjadi korup adalah rumit tapi jelas. Sebenarnya itu tidak apa kata, pada saya tidak tak itu bukannya salah satu benda yang asing lah, tak asing. Begitu benda tu sangat-sangat orang dah tahulah. Apabila anda berada di puncak, anda akan cuba mencari puncak yang lain. Apabila anda kaya, anda akan mencuba mencari kekayaan. Walaupun anda ada duit 1 juta, akan mencari juta, mencari juga dengan menggunakan kata dengan duit yang ada, anda akan membuat banyak kerusakan. Sehingga kalau kita lihat dalam Islam, dalam Al-Quran telah diterangkan, iaitu al-hakumut takatsur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Mereka mencari harta, mencari kekayaan sehingga masuk dalam lubang kubur. Yang mana Tuhan kata janganlah begitu. Kali pertama Tuhan cakap jangan begitu, dan sekali lagi diingatkan jangan begitu. Kenapa Tuhan mengingatkan begitu? Kerana itulah lumrah manusia. Okey, yang mana apabila mereka mempunyai kuasa dan mereka akan menggunakan kuasanya sewenang-wenangnya tanpa memikirkan apakah kesudahan terhadap tindakan mereka. Itu seperti mana juga telah diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Mereka mengatakan bahawa mereka ni mengamankan, memperbaiki bumi ini, sedangkan mereka tidak. Itu Tuhan telah beritahu dalam surah Al-Baqarah. Okay? Absolute power, absolute corruption, absolute memberontak. Okay? Sebelum diberikan kedudukan, kebanyakan daripada mereka adalah baik dan hebat, tapi biasanya akan berubah dalam tempoh singkat setelah diberi dan memegang jawatan maupun kedudukan. Itu macam saya cakap lah tadi. Kerana apabila mereka mendapat jawatan ataupun kuasa, mereka akan lupa di atas langit tu tak ada langit. Langit tu sebenarnya berlapis-lapis sampai ke hujung. So maksudnya mereka ni lupa atas langit tu ada langit. Bila dah kena langit pertama, kata oh ada langit lagi, sampai langit kedua ada langit lagi rupanya. Jadi maka apabila mereka tidak sedar bahawa mereka mendapat kuasa itu sementara, maka akan sampai masanya, kebiasaannya lah, apabila orang yang berkuasa ni umur dia kebiasaannya nak pencen. Jadi kena ingatlah, apabila dia nak pencen, berkuasa dan dia buat perangai, maksudnya menggunakan kuasa sewenang-wenangnya. Dan apabila mereka pencen, mereka apa yang akan berlaku apabila mereka cuba berinteraksi dengan pegawai bawahan ataupun orang bawahan mereka, tulis Assalamualaikum, saya Zahari, ingat tak saya dulu pengarah Intan. Orang tu bukan setakat tak nak balas, blok terus nombor. Kenapa? Kerana dulu anda adalah seorang pegawai yang gila kuasa dan menggunakan kuasa sewenang-wenangnya sehingga orang sakit hati. Jadi dia tidak akan mendapat keadaannya pada masa sekarang, dan dia akan dapat dia punya balasan dia hujung kemudian. Jadi sebagai seorang manusia, kita tak perlu memikirkan bila nak kena balasan. Bila nak kena balasan, tak payah kita tunggu.
Kerana balasan Tuhan tu pasti. So dia sama ada dia dapat terus ataupun dapat kemudian, itu kita biarkan. Okay, apakah pandangan Tuan tentang penggunaan AI? Dalam penyelidikan memandangkan AI tidak mampu menangani emosi manusia. Okay. Penggunaan artificial intelligence dalam penyelidikan sebenarnya ada bagusnya, ada yang tak bagusnya. Yang tak bagusnya adalah apabila AI ni digunakan akan menyebabkan emosi orang yang diselia tu terganggu, kerana kebiasaannya yang menyelih ni seorang manusia yang mana memerlukan, seorang penyelih ni perlu manusia ni perlu diselia oleh sesuatu yang mempunyai EQ dan IQ. IQ maksudnya dia bijaksana, EQ maksudnya dia memahami tentang hati dan perasaan. Jadi sekiranya mereka digantikan dengan AI yang mana tidak dapat membaca perasaan seseorang, seperti apabila tangan dia tongkat di dagu, apabila dia berkerut wajahnya, maka AI ni tidak dapat membuat prediksi ataupun detect. Dia tak dapat detect sebenarnya apakah yang tersirat. Yang tersurat dia didapat, tetapi yang tersirat tidak dapat diucapkan ataupun tidak dapat ditafsirkan oleh AI. Maka akan menyebabkan manusia itu lebih teruk lebih teruk emosinya apabila berjumpa dengan penyelia yang AI ni lah. Sebagai contoh, anda kalau telefon ke kad kredit lah, contoh anda telefon kad kredit Maybank, telefon 07 sekian 03 sekian telefon, tekan 1 untuk bahasa Inggeris, tekan 1. Kemudian sekiranya anda tekan 4, kiranya anda nak mendengar lagi pesanan, sila tekan. Dalam hati, aku nak cakap lah dengan orang tu, operator tu, kena cakap dengan orang, tak nak cakap dengan mesin. Itulah kebiasaan manusia kan. Kita tak nak cakap dengan mesin, saya tak nak tekan-tekan, saya nak cakap apa masalah. Walaupun cakap sebenarnya, saya punya kad kredit ni minta ganti, saya punya kad kredit dah rosak, cuma nak cakap tu je. Tapi, oleh kerana penggunaan AI ni akan menyebabkan orang tu lagi tertekan kerana terpaksa menekan dan mendengar satu persatu, dan juga terpaksa membayar bil, kerana bil yang mahal, kerana dia punya AI tu bercakap lebih panjang daripada manusia. Itu sebenarnya akan menyebabkan emosi manusia lebih terganggu penggunaan AI. Okay? Pandangan Tuan, terma budi bicara di dalam penyelihan. Adakah terma ini dibenarkan atas kapasiti penyelih walaupun bercanggah dengan SOP? Penyelih mengambil tanggungjawab atas tindakan dia tanpa apa-apa kepentingan. Okey. Sebagai seorang penyelia, dalam sebagai kaki tangan awam, penyelia kena faham bahawa beliau ada keterbatasan undang-undang. Dia ada tertakluk kepada peraturan-peraturan dan undang-undang. Sekiranya hendak menggunakan budi bicara dalam penyelihan, boleh, tetapi mestilah berdasarkan kapasiti ataupun berdasarkan kepada peruntukan undang-undang serta peraturan sedia ada, untuk mengelakkan pegawai ataupun penyelia tersebut dikenakan tindakan. Sebagai contoh, penyelia yang tidak dapat menjaga anak buah di bawahnya boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah peraturan 3C, iaitu tidak dapat menguruskan anak buahnya yang lebih baik. Okey, walaupun beliau tidak ada kepentingan. Sebagai contoh, boleh bicara contoh, setiap bulan pekerja bawahan punya kad perakam waktu merah, anda tidak mengambil tindakan, hanya meluluskan komen, kenapa datang lambat? Oh, kereta rosak. Setiap bulan ada 4 hingga 5 ulasan kereta rosak, bangun lambat. Maka sebagai seorang penyelia, anda boleh dikenakan tindakan tertib di bawah 3C kerana tidak dapat mengawal selia anak buah
untuk mematuhi peraturan yang sedang berkuat kuasa. Okey. Penyelia yang cemerlang, iaitu penyelia yang berpengetahuan, iaitu mahir dan untuk menguruskan diri, orang lain dan menguruskan kerja. Itu adalah seorang penyelia. Sekiranya anda adalah seorang yang berpengetahuan, anda berkemahiran untuk menguruskan diri sendiri, menguruskan orang lain dan menguruskan kerja anda dengan baik, maka anda adalah seorang penyelia yang cemerlang. Ada juga penyelia yang berpengetahuan, dia tahu, ada kemahiran untuk menguruskan orang lain, pengetahuan untuk menguruskan kerja, tapi tidak dapat menguruskan diri. Beliau bukanlah seorang penyelia yang cemerlang. Berkebolehan. Seorang penyelia yang cemerlang ini adalah dia berkebolehan untuk melaksanakan segala kerja-kerja yang telah diarahkan oleh pegawai atasan, dapat menguruskan sumber-sumber yang diberikan dengan baik dan juga berkemahiran teknikal, kemanusiaan dan konseptual. Maksud berkemahiran teknikal ni, dia dapat membuat hands on, ataupun contoh macam mana nak putus seat bos, macam gini saya tunjukkan. Walaupun dia adalah penyelia, dia tahu macam mana nak putus seat, ataupun ni kereta tak boleh start bos, macam mana ni, kenapa kau tak cabut tutup bateri ni, memanglah tak boleh nak tak boleh nak start pasal tutup bateri tu plastik, kau tak cabut dulu baru pasang kepala kabel tu, macam mana nak start, cuba start, sekarang boleh. Maksudnya dia berkebolehan dari segi teknikal, dari segi konsep dia faham, dan juga dari segi kemanusiaan pun faham. Okay? Dan yang terakhir adalah berfikiran positif, bersikap terbuka tanpa prejudis terhadap pekerja-pekerja di bawahnya, iaitu sentiasa berfikiran positif. Tapi sekiranya penyelia yang hanya berfikiran positif, anak buah aku datang lambat, kereta dia rosak, okey, kereta dia rosak, minggu depan kereta rosak lagi, okey. Setiap bulan macam tu, maka dia berfikiran positif, betul lah dia cakap ni, betul cakap. Itu tak boleh dikatakan penyelia yang cemerlang, kerana beliau berpengetahuan tapi tidak ada kemahiran dari segi kemanusiaan. Okey, ini saya bagi sedikit ayat-ayat Al-Quran yang mana dia menyatakan daripada surah Hujurat, iaitu dia menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari banyak berprasangka, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan keaiban orang lain, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian yang lain, membuat benda yang tak eloklah kepada yang lain. Ini adalah ayat khas untuk sebagai penyelia, untuk menjadi penyelia yang cemerlang. Untuk menjadi penyelia yang cemerlang, sebagai ciri-ciri yang hebat, iaitu beliau adalah seorang yang profesional, dapat berkomunikasi dengan berkesan, hubungan dengan pekerja sangat baik, adil, timbang rasa, cekap, jujur, optimistik, kreatif, berfikir dan merancang, bertanggungjawab, berwawasan, berfikiran jauh, menjadi contoh dan ikutan, dan panjang lagi lah, banyak lah segala ciri-ciri yang ada, semua kita boleh letak yang terbaik. Okey, tindakan dia, apakah tindakan menjadi seorang penyelia yang cemerlang? Beliau memudahkan kerja, bijak menyusun keutamaan, bijak menerima masalah pekerja, dapat belajar daripada kesilapan, tegas dalam menguasakan disiplin, menyediakan perancangan kerja, dapat menerima dan mendengar pandangan orang bawahan, menghindarkan pembalasan masa, menyelaras arahan dan pengarahan. Semua tindakan-tindakan yang baik ini adalah untuk menjadi penyelia yang cemerlang. Okey, Encik Haris kata ada senario di mana SOP tidak jelas dan memerlukan tindakan pantas melibatkan urusan di kaunter. Jika penyelia membenarkan urusan tersebut, adakah menjadi satu kesalahan? Ia adalah satu penyelesaian lapangan. Tunggu SOP baru ambil masa. Okey, ini sekiranya SOP tidak jelas, kadang-kadang sekiranya SOP tidak jelas, sebagai seorang penyelia anda perlu
membuat keputusan yang terbaik. Membuat keputusan yang terbaik yang mana anda tahu bahawa sekiranya anda buat keputusan itu tidak akan melanggar apa-apa jua SOP yang sedang berkuat kuasa ketika itu, maka anda selamatlah. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris panggil read between the lines. Okay. Kadang-kadang dekat dalam peraturan kita lihat terdapat lompong ataupun terdapat bocor di mana-mana yang menyebabkan orang yang bersalah boleh terlepas. Okay. Apa beza antara arahan dan pengarahan? Arahan tu adalah arahan tu adalah dalam bahasa tu arahan tu adalah pengucapan. Arahan itu adalah satu bentuk pengurusan untuk pelaksanaan. Okey. Pengarahan adalah perbuatan. Perbuatan mengarah. Okey, yang terakhir adalah kalau anda rasa anda seorang penyelia yang cemerlang, anda mempunyai seorang pekerja yang cemerlang dan anda seorang cemerlang di tempat kerja, anda kena ingat anda boleh dikeluarkan di mana-mana saja di muka bumi Tuhan ini oleh GPA. Jadi no matter how good you are, you always can be replaced. Sekiranya anda katalah saya dia kata Cik Zahri ni baik, bagus dia buat, tapi dia buat semua bagus, tapi ketika Tuhan kata aku nak cabut nyawa dia, you always can be replaced, I always can be replaced. So orang akan replace tempat untuk menjadi pekerja orang yang lebih baik daripada orang yang sebelumnya, iaitu saya lah. Okay? Jadi anda perlu sentiasa menjadi seorang yang cemerlang sebagai seorang pekerja ataupun penyelia. Okay? Dan hubungan di dalam dan di luar organisasi. Okay? Penyelia kena tahu bahawa dalam organisasi ada hubungan yang perlu dijaga, iaitu pengurusan atasan ataupun ketua jabatan, dan juga hubungan di antara rakan sejawat dan juga hubungan dengan ketentangan. Itu di dalam organisasi. Bagi di luar organisasi, kita lihat penyelia akan berkomunikasi dengan lain-lain jabatan seperti menulis surat, menghantar email, SMS, dan rakan sejawat bermaksud daripada kementerian lain ataupun daripada unit lain atau jabatan lain untuk mendapatkan atau melaksanakan tugas, ataupun masyarakat umumnya. Maka hubungan ini perlu dijaga sebaik mungkin, terutamanya dalam organisasi. Bagi yang di luar organisasi, hubungan ini juga sangat penting untuk dijaga bagi pelaksanaan tugas kita dengan lancar. Seperti sekiranya saya ingin melaksanakan satu program di Sabah, yang mana saya akan membuat panggilan kepada rakan sejawat saya di Sabah untuk membantu saya melaksanakan program. Kerana saya tahu sekiranya saya sebagai seorang semenanjung untuk melaksanakan program di Sabah, maka program itu tidak akan mendapat sambutan. Okey, kerana itu adalah di antara perkara-perkara yang saya pernah tempuhi, yang mana saya akan mendapatkan bantuan daripada rakan sejawat saya di Sabah untuk bersama-sama membuat satu program yang untuk menarik lebih ramai orang daripada Sabah datang hadir. Jadi hubungan antara dalam dan luar organisasi ini sangat penting untuk pelaksanaan kerja untuk melaksanakan kerja kita yang telah diarahkan oleh organisasi. Hubungan dalam organisasi, pengurusan atasan atau jabatan menyokong dan melaksanakan dasar-dasar pengurusan, melaporkan perkara-perkara yang perlu. Hubungan dalam organisasi juga di antara rakan sejawat, bekerjasama, menyelaras kerja dengan baik, mematuhi peraturan-peraturan bagi pengurusan kaki tangan, latihan untuk pembangunan diri, mewujudkan perhubungan yang baik dan kepuasan bekerja, berbincang dengan pekerja, menyampaikan maklumat, menjaga kebajikan dan disiplin pekerja, memberi pengiktirafan kepada pekerja yang
baik. Okey. Dan ini adalah slide saya yang terakhir, iaitu senarai simak sebagai seorang penyelia. Sebagai seorang penyelia adalah penting bagi anda mengetahui, tuan-puan mengetahui. Yang pertama, carta ahli organisasi. Tuan-puan perlu mengetahui kepada siapa anda bertanggungjawab secara langsung, kepada siapa anda perlu laporkan semasa ketiadaan bos anda. Bolehkah anda mengesan aliran kuasa daripada anda ke atas dan ke bawah dalam jabatan anda? Jadi anda kena mengetahui aliran tugas yang mana sangat penting dalam organisasi sektor awam, yang mana banyak kepada birokrasi. Jadi kita kena tahu carta ahli. Okey. Yang kedua, kaki tangan. Kaki tangan, kita kena tahu kaki tangan, berapa ramai kaki tangan yang dipertanggungjawabkan kepada tuan dan puan, yang mana daripada kaki tangan tersebut tuan dan puan boleh menguruskan, boleh merancang kerja-kerja yang akan dilaksanakan, ataupun sekiranya tuan-puan mendapat kerja yang baru, sekiranya tuan-puan mendapati kerja tersebut memerlukan kaki tangan tambahan, tuan-puan boleh memaklumkan kepada ketua. Maklumat yang lain, seperti contoh, terangkan sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang penyelia, iaitu seorang pemimpin juga perlu menerangkan maklumat-maklumat yang penting kepada kaki tangan tentang apa yang hendak dibuat, bagaimana patut dibuat, bila mesti dibuat, iaitu deadline, mengapa perlu dibuat, kerana bos minta. Menyampaikan maklumat kepada pengurusan dan kaki tangan, itu antara maklumat. Maklumatnya, apabila pengurusan kata saya nak laporan sekian, perlu ada A, B, C, D, E, F, G, maka maklumat tersebut perlu dimaklumkan kepada pegawai-pegawai di bawah sekalian anda. Saya nak maklumat A, B, C, D, E, F, G, sebelum, kasihlah tarikh 3 hari sebelum anda perlu menghantar kepada ketua anda untuk membuat semakan sebelum dihantar. Okey. Kebiasaannya anda memang kena perlu semak lah. Sekiranya tidak, anda memang kalau ada masalah anda akan dipertanggungjawabkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, anda bertanggungjawab. Okey. Tentukan kaki tangan anda faham dengan betul arahan yang diberikan. Arahan iaitu arahan buat kerja di 3. Okey. Tentukan mereka ada keupayaan untuk melaksanakan tugas. Sekiranya mereka contoh sebagai seorang beliau bukan seorang guru, tapi beliau seorang warden asrama, tetapi anda telah mengarahkan warden asrama untuk mengajar bahasa Melayu, maka mereka tidak ada keupayaan untuk melaksanakan tugas. Jadi anda kena faham betul kaki tangan anda sebelum memberikan arahan. Okey. Dan memastikan arahan yang diberikan dapat dilaksanakan oleh kaki tangan berkenaan. Okey. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, keberkesanan. Terangkan kepada tiap-tiap pekerja kedudukannya dalam organisasi. Melatih kaki tangan supaya menerima perintah atau arahan daripada pegawai yang bertanggungjawab ke atasnya. Ini adalah bagi mengelakkan pertindihan arahan. Sebagai contoh, saya ada 2 orang kaki tangan, dan katalah sahabat saya mempunyai 2 orang kaki tangan, dan saya tidak boleh memberikan arahan kepada kaki tangan di bawah arahan di bawah penyelidikan sahabat saya walaupun saya sama grade. Okay? Jadi saya akan melatih kepada kaki tangan saya bahawa tuan-puan hanya terima arahan daripada saya dan bos saya sahaja, dan sekiranya apa-apa arahan yang diberikan selain daripada itu,
tolong maklumkan kepada saya, maklumkan, terangkan kepada pekerja tentang kedudukan mereka dan juga penerimaan arahan, daripada mana arahan itu datang, maklumkan kepada penyelia. Yang terakhir, tugas iaitu mengatur kerja-kerja lebih masa ataupun segala kerja-kerja yang dipertanggungjawabkan kepada penyelia ini diatur kepada kaki tangan bawahan. Memperakukan merit reward, memperakukan reward kepada pekerja-pekerja yang dapat melaksanakan kerja dengan baik daripada prestasi yang diharapkan. Berikan mereka reward, sama ada dalam bentuk makan ke, ataupun kita boleh buat contoh high tea ke, baguslah kau dapat selesaikan laporan tu, tak apa, aku belanja minum, kau nak apa, kita pergi dekat Starbucks, okay. So belikan Starbucks, order online, kita kasih merit reward, okay. Di antara reward sebagai ini, reward yang pada saya, reward yang spontan, yang mana menunjukkan penghargaan kita secara peribadi kepada seorang pekerja ataupun seorang pegawai di bawah seliaan kita, supaya mereka merasakan diri mereka dihargai, okay? Menentukan undang-undang yang undang-undang dipatuhi, menyimpan rekod-rekod. Menentukan undang-undang dipatuhi itu sebagai contoh, sekiranya anda berurusan dengan perkara-perkara yang berlibatkan undang-undang, kena pastikan bahawa segala undang-undang dan peraturan itu dipatuhi dan menyimpan segala rekod-rekod tugas-tugas yang anda laksanakan serta arahan-arahan yang diberikan oleh pihak atasan kepada anda disimpan dalam bentuk rekod yang bertulis bagi mengelakkan anda mendapat masalah di kemudian hari. Ini adalah sebagai satu senarai semak yang boleh saya tampilkan di sini bagi tuan dan puan. Dan untuk itu, terima kasih. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tuan-puan tanyakanlah kepada saya. Ada apa-apa persoalan ke? Puan Ros? Tak ada? Ada satu perkongsian yang bagus. Saya banyaklah kita dapat lihat. Boleh komen sikit Boleh, tak ada masalah. Satu ilmu yang orang kata luas berkaitan dengan seorang penyelia, tanggungjawab penyelia. Sebelum ni mungkin pada saya lah kan, kita berdasarkan pengalaman kita, maksudnya tengok sesuai ikut keadaan, macam nak handle orang ni, macam nak handle dengan bos. Sebabnya ada dekat organisasi yang pernah saya bekerja, immediate boss kita atas tu macam agak slow sikit. Macam mana nak tackle benda tu lah kan. Kadang dia kena pandai lah tengok rentak macam mana. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Ros. Mr. Tan, kadang-kadang kalau kita nak kasih penghargaan tu, kita kasihlah pada individu. Nampakkan sikit lah, kata kerana dia buat kerja yang bagus, jadi kita kasih penghargaan kepada dia. Sebenarnya banyak benda perkara yang saya nak kongsikan, tapi oleh kerana tempoh masa yang diberikan kepada saya memang singkat. Ini pun saya dah potong-potong. Sepatutnya ialah 2 jam kan, jadi 1 jam tak sampai 1 jam setengah. Jadi saya mengharapkan tuan-puan, saya mohon maaf lah kepada tuan-puan sekiranya saya tersalah bahasa, terkasar bahasa. Kadang-kadang ialah sebagai manusia ni, kadang-kadang lidah ni kadang-kadang tak boleh kontrol, tersebut je.
Jadi sebagai manusia ni, saya mohon maaf kepada tuan-puan sekiranya terkasar bahasa. Segala apa yang salah, yang buruk itu datang daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala ilmu yang dicurahkan kepada saya ini adalah daripada berkat daripada ketua-tua bos-bos saya yang lama daripada swasta, yang mengajarkan saya tentang kadang-kadang kita perlu mendengar sahaja, tak perlu bercakap, walaupun kadang-kadang kita merasa sakit hati. Okey, tapi gunakanlah apa perkataan orang tersebut sebagai satu senjata bagi kita di kemudian hari. Dengar baik-baik apa yang diperkatakan, gunakan perkara tersebut sebagai senjata kita di kemudian hari. Bukan saya tak pernah ada bos yang bukan slow lah, macam slow lah, bukan saya tak ada, saya pernah ada bos yang terlalu energetik. Jadi saya terpaksa menggunakan pelbagai helah dan pelbagai cara untuk mengelakkan dia dapat mengesan kelemahan kita. Kita kena buat helah dan cara untuk beliau dapat mengesan kelemahan kita. Jadi kita kena cara ada sebagai seorang penyelia. Kadang-kadang saya sebenarnya ramai juga anak buah di bawah saya cakap saya diarahkan, bagi contoh saya diarahkan untuk menguruskan satu taklimat daripada orang daripada ketua pengarah daripada luar organisasi untuk memberi taklimat. Dan apabila tempoh masa diberikan pada saya 2 minggu, jadi ketua setiausaha selalu call tanya, nak tanya macam ni, nak tanya pasal tu, nak tanya macam-macam, nak tanya berapa ramai datang, nak officiate semua macam-macam. Sampai saya cakap apa? Kepada semua pegawai dan staf di bawah saya, sekiranya korang nak jawab, korang jawab bahagian korang saja. Sekiranya apa dia tanya pasal A, B, C, D, dia saya yang jawab. Okey, Encik Perwansa. Ya Tuan Azhari. Tuan Azhari. Boleh bagi komentar sikit boleh ya? Boleh. Seperkara lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan penyelia. Okay. Sebenarnya dalam kita punya organisasi, termasuklah organisasi saya sendiri, ada ramai mereka-mereka yang mempunyai bakat, mempunyai kemampuan, mempunyai kebolehan untuk menyelia. Hanya saja mungkin faktor ketidakbersediaan ataupun kesiapsiagaan itu masih belum mencapai keinginan untuk menjadi penyelia. Okay, seperkara lagi yang saya nak komen. Bagaimana kita nak tahu bakat seseorang itu boleh menjadi penyelia ataupun sebaliknya? Ada satu kenyataan, saya suka baca kenyataan daripada ini petikan kenyataan ringkas daripada satu yang dinamakan John C. Maxwell. Dia kata, kalau kita ingin mengetahui karakter kemampuan seseorang, harus kita berikan dia kekuasaan. Maksudnya berikan dia peranan. Daripada situ kita boleh lihat, kita boleh nampak, walaupun dia agak perlahan, kemampuan ataupun bakat seseorang itu untuk menyelia ataupun memimpin. Okey, seperkara lagi, saya boleh katakan bahawa pemimpin memanglah sepatut menjadi teladan, bukan sekadar menjadi tontonan atau bukan sekadar hanya lakonan. Maksud saya, berlakon semata-mata boleh memimpin. Akan tetapi, paling penting, pemimpin itu harus mempunyai pengertian, pemahaman, pengetahuan, dan paling utama ialah tanggapan yang tajam terhadap individu-individu yang sering berurusan kepadanya. Kemudian saya boleh katakan pemimpin juga perlu ada sikap empati, perlu ada kesedaran,
dan perlu ada kebolehan untuk mempengaruhi orang-orang di bawah ataupun orang lain, agar orang-orang di bawah ataupun orang lain boleh mengikutinya ataupun pemimpin itu. Okey, apa maksud empati? Empati ialah kebolehan untuk memahami perasaan orang lain. Itu saya boleh katakan. Dan agak bersimpati. Selain daripada itu, yang kesedaran, pemimpin perlu tahu, sedar kelemahan, kekuatannya, kekuatan diri sendiri. Bagaimana pemimpin itu ditanggapi ataupun dianggap oleh orang lain sebagai model terbaik ataupun menjadi ikutan. Dan terakhir sekali ialah kebolehan. Kebolehan juga harus dilihat dari perspektif yang objektif, dan termasuklah masalah-masalah tingkah laku orang-orang di bawah. Dan seorang pemimpin atau penyelia itu harus bersikap adil dan mempunyai keupayaan untuk menganalisa seadil-adilnya keadilan itu dan tidak sekali-kali emosional. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Encik Purwangsa. Benarlah pada kata Encik Purwangsa tu, di antara macam seperti saya sekiranya saya ingin memberi satu untuk untuk melihat sama ada seseorang itu dapat menyelia atau tidak. Pertama, sekiranya dalam kalangan kaki tangan sokongan sebagai contoh, ataupun kaki tangan sokongan lah sebagai contoh, kita lihat pertama pengaruh dia. Yang pertama kita lihat pengaruh. Okay? Sekiranya beliau ada pengaruh, kemungkinan besar beliau boleh menjadi penyelia. Okay? Yang kedua, seseorang tu kalau dari segi kalau dalam bahagian pengurusan dan profesional, saya suka lihat karakter orang begini. Apabila orang tu dia sebelum dia bercakap, dia berfikir, kemudian selepas dia bercakap pun dia berfikir. Sekiranya orang tu bercakap kemudian baru dia berfikir, tu dia adalah penyelia yang kurang baik. Sekiranya dia bercakap kemudian kita nak fikir langsung apa yang dia cakapkan, itu lagi tak bagus. Jadi kita elakkan daripada penyelia-penyelia yang begitu. Jadi akan menyebabkan gangguan terhadap kaki tangan di bawah. Sekiranya dia bercakap lepas, maksudnya dia cakap dia tanpa memikirkan emosi ataupun apakah yang dihadapi oleh pegawai bawahannya, akan menyebabkan gangguan terhadap kerja kemudian hari. Jadi itu antara cara-cara macam saya lah sebagai contoh saya untuk membuat penilaian terhadap seseorang. Itu antara salah satu daripada cara penilaian lah. Yang antara yang lain keterampilan kita kena lihat lah. Tak adalah pakai selekeh ataupun pakai kemeja, terkeluar sana terkeluar sini. Itu kita tak boleh jadikan sebagai seorang penyelia yang baik, kerana dia akan memberi gangguan atau pengaruh yang buruk kepada orang-orang di bawah dia. Sebagai contoh saya lah. Okay. Terima kasih kerana berikan pandangan tadilah. Terima kasih. Okey, saya nampak waktu telah menunjukkan jam 4.34. Jadi adalah baik pada saya untuk mengundurkan diri. Terima kasih kepada puan-puan kerana menghadiri taklimat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil gambar ke?
Okey tuan, terima kasih. Kita akan start kelas esok jam 8.30. Dan kita akan guna link yang sama lah. Okey, terima kasih. Sama. Sama, terima kasih semua. Thank you.